أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Asal kaedah lau kana khaira ma sabakuna ilaih. Baik, muka surat 29. Baik, itu kaedah yang digunakan oleh orang-orang Wahabi untuk mengatakan sesuatu yang baru, walaupun perkara yang baik, si boleh kita nak maulah. Kerana kalau baik, tentulah orang sebelum daripada kita akan maulah. Tentulah para sahabat akan maulah. Tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan maulah. Itu kaedah yang digunakan oleh sidak lah. Jadi kita nak nanggam malam tu, betul si kaedah tu. Ada si ulama kita pakai kaedah tu. Kalau betul kaedah tu, mana kata Sayyidina Umar, Sayyidina Osman yang kita sebutkan, mereka melakukan perkara-perkara yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata si betul lah. Jadi makna daripada kaedah tu, lau kana khaira ma sabakuna ilaih. Sekiranya perkara itu baik, tentulah mereka mendahului kita beramal kepadanya. Kalau benda yang baik, tentu orang dulu, para salaf, para sahabat, para ulama yang awal, mereka akan melakukan perkara yang kita lakukan pada hari itu. Baik, soalan, dari manakah asalnya kaedah ini? Baik, jawapannya, yang pertama, ungkapan ini adalah kaedah yang dicipta oleh golongan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah. Kaedah tu kaedah yang direka untuk mengingkari adanya bid'ah hasanah. Dan kaedah tu bukan kaedah yang digunakan oleh para ulama muktabar. Adalah dalam kitab tokoh-tokoh sidak sebut perkataan tu. Tapi di sisi para ulama kita, khususnya para ulama mazhab, tidak ada kaedah yang seumpama dengan tu untuk menyatakan bahawasanya kalau perkara adalah perkara yang baik, tentulah perkara tadi akan dilakukan oleh generasi sebelumnya. Kalau kita ambil contoh mudah, kita mula sekolah hari tu, baik si sekolah tu. Siapa madah mula sekolah agama tu si bagus. Siapa yang berani madah mula sekolah agama tu si bagus? Si ada orang berani. Kecuali orang mabuk ketum je. Nah, mabuk ketum, orang tanya, sekolah bagus si sekolah tu, si bagus. Pasalnya mabuk ketum. Memang si bagus, tapi kalau orang yang normal, orang yang sihat, tentu madah bagus mula sekolah agama. Kenapa?
ada sistemnya, ada gurunya, ada silibusnya. Nah, ada caranya, ada jadualnya. Baik, kalau kita pakai kaedah tadi, pasal apa sahabat Nabi Lut mula sekolah tahfiz? Pasal apa sahabat Nabi Lut mula sekolah agama? Bagus sih sekolah, bagus. Kalau kita nak ikut kaedah yang mereka gunakan tadi. Maka kaedah yang mereka sebutkan, yang kita sebutkan tadi, yang mereka gunakan, itu adalah kaedah yang direka-reka, yang dicipta oleh golongan untuk mengingkari adanya bid'ah hasanah. Maka kita dah sebut bagaimana kaedah para ulama untuk mengatakan suatu perkara yang baharu, yang baik pada syarak, bukan baik pada akal, baik pada syarak. Syarak memandang ia sebagai perkara yang baik, maka perkara tadi tidak dihukumkan sebagai perkara yang dalalah, perkara yang sesat. Imam Syafi'i dah beri kaedah kepada kita. Barang yang menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi ijma', ya bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela, bid'ah yang sesat. Tapi kalau bid'ah tadi perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tetapi tidak menyalahi akan Quran, bahkan sepakat ma wafaqa kitaban au sunnatan au ijma'a, yang sepakat dengan Quran, sepakat dengan sunnah, sepakat dengan ijma', maka bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Baik, kita sambut maulid, sepakat sih dengan Quran? Sepakat sih dengan Quran kita sambut maulid Rasul tu? Quran kata kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Rasulullah, dengan kelebihan yang Allah Taala berikan kepada engkau, kelebihan Al-Quran. Katakan Rasulullah kepada kita lah, kepada umat tu, dengan kelebihan Allah, yakni kelebihan Al-Quran. Ulama kita sebut wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang paling besar kepada kita? Apa rahmat Allah yang paling besar kepada kita? Rasulullah lah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Rasulullah melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah lah rahmat. Baik, apa yang kita dapat daripada Rasulullah tadi? Bolehkah berlaku kalau Rasulullah sik lahir? Rasulullah tidak dilahirkan di muka bumi tu, dapatkah kita rahmatnya? Maka kita dapat rahmat, yakni kita bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bizalika falyafrahu, maka dengan yang demikian hendaklah engkau bergembira. Maka hendaklah kita disuruh bergembira dengan kelebihan Allah Ta'ala berikan kita, kelebihan Al-Quran dan rahmat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa khairum mimma yajma'un, dan itulah yang paling baik daripada apa yang mereka himpunkan. Sepakat dengan Quran, kemudian dengan sunnah, merayakan satu peristiwa yang besar dalam agama kita tu. Boleh sih, boleh. Sepakat sih dengan sunnah. Sepakat dengan sunnah. Kenapa? Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Kemudian Nabi tanya, pasal apa mereka puasa? Kata mereka bahawasanya, sahabat bahawasanya mereka berpuasa kerana mereka gembira dengan kemenangan Nabi Musa alaihissalam ke atas Fir'aun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa, kami lebih utama bagi Nabi Musa daripada orang Yahudi. Mana kata kalau mereka gembira puasa, kita lebih lagi. Ia peristiwa besar dalam agama. Maka menyambut satu peristiwa yang besar dalam agama itu sepakat dengan sunnah. Walaupun Nabi simulah maulid tu, Nabi simulah secara yang kita mulah hari tu lah. Tapi isyaratnya ada. Di dalam hadis riwayat Muslim, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumal isnain. Ditanya kepada Nabi tentang puasa pada hari Isnin.
Nah, ditanya kepada Nabi tentang puasa pada hari Senin. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zaka yaumu wulidtu fi. Pada hari itu hari aku dilahirkan. Isyarat daripada Rasulullah, mana boleh sambutlah. Rasulullah sambut dengan berpuasa. Dan tidak hanya dibataskan sambutan maulid tadi dengan berpuasa, kerana ada dalil yang khusus. Madah puasa saja kita boleh sambut maulid tu. Selama acara tadi acara yang dibenarkan di dalam agama. Acara apa? Acara mengaji Quran, solawat, qasidah, zanji, apa juaklah, tausiah alamiah, makan. Nah, dah makan-makan. Sambut maulud tu sah makan. Nah, mesti ada makan. Bahkan salah satu daripada acara maulid yang disebut oleh Imam Suyuti yang kena ada makan. Nah, kenapa? Sedekah makan tu, bergembira. Nah, bila kita mula kunduri hari farhah, hari kegembiraan, pergi orang pengilan lah, saya ada makan. Macam ni kita. Happy. Pergi hari farhah, hari gembira, tapi saya dah makan. Saya dah lah. Nah, saya dah si gembira lah kita. Bila gembira tu ada makan. Jadi kena ada makan. Nah, jadi kalau sambut maulid di Arab ada makan. Biasanya nasi Arab lah. Manuk sekok seorang. Sekok seorang, kambing 4 orang lah sekok. Kita situ 4 sekok kambing 100 orang. Dapat 2-3 keping kita. Kambing susah situ, mahal ni. Dah mahal lah, susah nak dapat. Di Arab kambing banyak. Jadi murah. Jadi pengisiannya adalah pengisian yang baik, maka dibenarkan oleh agama. Sepakat dengan Quran, sepakat dengan sunnah, sekalipun program yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana keadaannya kita lihat satu perkara baru, sepakat dengan Quran, sepakat dengan sunnah, sepakat dengan ijma'. Kalau ada ulama bersepakat ijma', seluruh ulama mengatakan sambut maulid haram, boleh kita sambut maulid. Tapi adakah ijma' ulama? Ada ijma' ulama yang kata sambut maulid haram. Yang kita pelik orang Wahabi tu sambut maulid dengan kuliah boleh, ceramah. Ceramah sempena Maulidur Rasul. Penceramah Ustaz Wahabi. Bukan Ustaz Haji Wahabi, Ustaz Wahabi. Ustaz yang berpahaman Wahabi boleh ceramah. Nah, majlis sambutan Maulidur Rasul, penceramah Ustaz Wahabi yang membid'ahkan Maulidur Rasul. Pasal apa ceramah si bid'ah? Ada zaman Rasulullah dulu masuk maulid ceramah. Ada zaman sahabat dulu masuk maulid ceramah. Ada juga. Pasal apa? Ya si bid'ah, nak kita bid'ah. Nah, yang ada pasal kita beragak. Baik, beragak apa hukum beragak asal? Apa asal hukum beragak tu? Harus. Nya bercampur laki perempuan. Ya, hukum aridi namanya. Haram yang aridi, haram yang mendatang. Boleh kita, kerana nak mendatang tadi kita hukumkan jadi haram semua, boleh. Kita berkata haram kalau bercampur lelaki perempuan, tapi ya haram yang aridi. Adapun asal daripada beragak, apa hukumnya? Boleh boleh dalam agama. Boleh. Beragak hari kebangsaan boleh, beragak hari Malaysia boleh, beragak hari TYT boleh. Harus beragak tu harus. Apa lagi yang boleh? Qasidah katanya, puji Nabi lebih-lebih katanya. Pasal apa boleh puji Nabi lebih-lebih? Kita mau dipuji. Mun orang sebut nama pun marah kadang-kadang. Tapi Rasulullah boleh katanya. Maka Allah Ta'ala sendiri yang puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Banyak sekali ayat yang Allah Ta'ala puji Rasulullah. Innaka ala khuluqin azim. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah di atas akhlak yang agung. Azim tu mana agung? Akhlak yang paling hebat, paling agung. Allah Ta'ala sendiri yang muji Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi boleh, si ada. Si menyalahi Quran, si menyalahi sunnah, si menyalahi ijma'. Jadi sama juga dengan perkara-perkara lain, mesti ditimbang dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma'. Kalau menyalahi Quran, kita berkata sesat. Kalau menyalahi sunnah, kita berkata sesat. Kalau menyalahi ijma', kita berkata sesat. Tu kita kena faham. Jadi ungkapan yang mereka gunakan, laukana khairan, kata mereka apa tadi? Laukana khairan ma sabakuna ilai. Kalaulah baik, tentulah perkara tadi dilakukan oleh orang yang sebelumnya. Itu adalah ungkapan yang direka-reka untuk menolak adanya bid'ah hasanah. Yang kedua, bagi mereka ungkapan itu bererti sekiranya perkara ataupun perbuatan itu baik, tentulah para sahabat mendahului kita beramal kepadanya. Ayat maknanya, kalaulah benda yang bagus, kalau tahlil arwah tu bagus, sahabat dulu malah. Kalau maulidur rasul tu bagus, sahabat dulu malah lah. Pasal apa sahabat si malah? Tu kita nak faham. Maksudnya, kalaulah umpamanya sambutan maulidur rasul itu baik, tentulah para sahabat lebih dahulu menyambutnya daripada kita. Yang ambil contoh maulidur rasul juga tu. Dalam riwayat tidak disebutkan para sahabat menyambutnya. Jadi sambutan maulidur rasul itu tidak baik. Yani bid'ah yang dalalah. Tu pandangan sidak tu, kan pandangan kita, tu pandangan sidaknya nak cerita kenyataan sidak dulu. Tu barunya jawab. Takut kita faham, jadi terbalik faham. Tok nak madah kefahaman sidak. Kalau benda yang baik, maulid rasul tu baik, tentulah sahabat mula. Tapi si ada riwayat mengatakan sahabat mula. Bahkan yang disebut oleh Imam Ibn Katsir bahawasanya yang pertama-tama mula sambutan maulidur rasul secara besar-besaran iaitu Sultan Muzaffar. Sultan Muzaffar. Yang Sultan Muzaffar tu orang Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Pasal Wahabi kata mula-mula yang sambut maulid tu Syiah. Ibnu Katsir kata apa? Sultan Muzaffar Shah, seorang sultan yang adil, yang warak, yang saleh. Bila masuk bulan Rasulnya potong kambing, bukan seekor, 200 kambing dipotong. Sultan lah. Jadi kemudian diberi hadiah macam-macam. Dan tanda gembira dengan kedatangan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai jawapan kepada pernyataan-pernyataan di atas. Yang pertama, ia bukanlah satu kaedah fikih yang dikenali oleh para ulama usul. Kaedah tadi bukan kaedah yang terkenal, yang dikenali, yang dipakai oleh ulama-ulama usul fikih. Saya pernah kita jumpa dalam kitab-kitab ulama, mereka nak tentukan hukum, Nabi Syimolah jadi haram mula, Nabi Syimolah jadi sesat mula. Siada kaedah hukum macam dia. Dalam agama kita siada yang kata Nabi Syimolah haram mula, Nabi Syimolah sesat mula. Siada kaedah macam dia. Nabi Syimolah canggah si dengan Quran, Nabi Syimolah canggah si dengan sunnah, Nabi Syimolah canggah si dengan ijma'. Macam ya cara kaedah. Bukan semata-mata Nabi Syimolah. Kerana sumber hukum tu bukan semata-mata daripada perbuatan Nabi. Kita dah sebut dulu. Sunnah yang sendiri mencakupi 3 elemen. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan takrir Nabi. Belum cerita Quran lagi. Sumber hukum ulama kita tu nak tetapkan satu hukum. Nangga Quran dulu. Ada si canggah si dengan Quran. Ada si ayat Quran yang menyokong. Atau si Nabi si mula, si boleh mula, sesat mula. Si ada kaedah. Umum macam ya, ramai boleh jadi ulama. Si payah mengaji. Ramai lah boleh jadi fuqaha. Tapi bukan seperti itu kaedah yang digunakan oleh para ulama pada menentukan akan satu-satu daripada hukum perkara-perkara yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai jawapan kepada pernyataan-pernyataan di atas, yang pertama, ia bukanlah suatu kaedah fikih yang dikenali oleh para ulama usul. Bukan sekadar terkenal, bahkan dikenali pun.
Syiadah makna kaedah yang direka-reka aja, bukan kaedah yang dipakai oleh ulama muktabar. Yang kedua, ungkapan ini tidak boleh dijadikan sumber hukum untuk menilai sama ada halal atau haram, atau bid'ah atau tidak bid'ah suatu amaliyah. Suatu amalan boleh kita jadikan kaedah tadi untuk kita hukumkannya haram ataupun sesat, boleh. Nabi semula sesat, Nabi semula haram, boleh. Yang ketiga, ungkapan ini adalah ayat Al-Quran. Sebenarnya ungkapan yang mereka guna tadi adalah ayat Quran. Mereka ambil daripada ayat Quran. Apa ayat Quran kata? Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Wa iz lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza in ifkun qadim fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dan kerana sombong angkuh, atau maknanya, dan kerana sombong angkuhnya orang-orang kafir itu, mereka berkata tentang kepercayaan orang-orang yang beriman, kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad itu perkara yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami mempercayainya, kerana kamilah yang sepatutnya menerima segala kebaikan. Rupa-rupanya perkataan orang kafir dipakai sidak untuk dijadikan kaedah. Memang daripada Quran, tapi siapa madah macamnya? Orang kafir. Tu. Dan kata, dan setelah mereka tidak dapat menerima petunjuk Al-Quran itu, mereka memusuhinya, lalu mereka mencacinya dengan berkata, Al-Quran ini ialah rekaan dusta yang sudah lama. Ungkapan tersebut adalah perkataan orang kafir Quraisy. Wahabi pakai ungkapan orang kafir kepada Nabi Muhammad, kepada pengikut Nabi Muhammad. Kalau betul, kalau baguslah nak Muhammad ngembak ya. Lama ambil orang ikut katanya. Mendahului daripada yang lain. Tu perkataan orang kafir Quraisy untuk menidakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan tersebut adalah perkataan orang kafir Quraisy yang bertanya tentang keislaman Zanin, yakni hamba perempuan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ayat ini tidak sepatutnya digunakan sebagai dalil dalam menghukum sesuatu amal. Boleh kita jadikan dalil untuk kita hukumkan akan sesuatu amal sebagai haram. Kalau bagus ya, tentulah sahabat dulu mula. Ada sahabat mula tahlil lo. Berapa ramai sahabat ada, Nabi meninggal ada mula tahlil. Tu mereka wakil. Hari kita asyik mengaji, benar juga lah. Benar juga. Maka yang kata kemudian daripada sahabat banyak aja perkara baru yang tidak menyalahi Quran Sunnah. Sahabat si mula. Sahabat si mula. Contoh kita kata, Sayyidina Osman tambah azan. Abu Bakar si mula, Sayyidina Umar si mula. Kalau bagus apa yang Sayyidina Osman mula, tentulah orang sebelum daripada Sayyidina Osman mula juga. Siapa si mula? Si boleh. Kenapa? Sayyidina Osman melihat kepada situasi, realiti pada masa perlu kepada azan 2 kali. Pasal umat Islam makin ramai. Dan mereka jauh daripada masjid. Jadi kalau azan sekali, jadi akhir mereka datang masjid. Bila azan 2 kali, mereka dengar azan yang pertama, mereka boleh bersiap-siap. Kemudian azan yang kedua menandakan masuk waktu. Makin ramai orang Islam. Kan orang Islam selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam makin bertambah. Zaman Sayyidina Osman dibuka berapa negara nak dibuka. Makin ramai yang masuk Islam. Daripada Parsi dan sebagainya yang masuk Islam makin luas. Zaman Sayyidina Osman lagi. Zaman yang kata khilafah, Khulafaur Rasyidin. Jadi bila makin ramai ada keperluan dia. Bila ada keperluan, anda enggak dengan Quran dengan sunnah. Bukan anda kira Nabi Maulah si Maulah jak. Tu cara. Jadi si boleh pakai kaedah yang si boleh pakai. Si betul sama sekali kaedah kalau benda yang baik tentulah sahabat dulu mula. Baik, hujah yang lain pertama tu kaedah kita tu yang untuk kita faham. Pertama sekali, Islam itu syumul. Syumul tu makna melengkapi.
mencakupi, syumul. Dalam kitab kita tu sebut komprehensif. Makna Islam tu agama yang syumul lah. Semua aspek. Nah, agama tu ada dalam semua aspek. Tidak ada satu perkara yang terlepas daripada agama. Sebab ya agama tu kita si boleh faham sebagai ritual semata-mata si boleh. Nah, agama tu bukan sembahyang puasa saja, si agama tu the way of life. Nah, kehidupan kita ya agama. Naik kereta, beli kereta, olah rumah, nah, apa lagi, berbini, beranak, semua sekali agama. Ada hukum hakam agama. Si ada satu pun yang si ada hukum hakam agama. Kita bangun tidur pagi ada hukum hakam agama. Nah, kalau bangun kenapa nak sembahyang subuh, wajib bangun. Kalau si bangun sedangkan kita dah sedar, si bangun kita dah sedar orang subuh si bangun, haram kita tadi. Ada hukum hakam agama. Bangun kita pukul 2 pagi, bangun untuk apa? Bangun untuk tahajud. Sunat bangun. Nah, ada yang terlepas daripada hukum hakam agama. Tu kita kena faham keadaan agama tu sifatnya syumul, yakni komprehensif ataupun menyeluruh, dan bukan untuk kurun pertama sahaja. Agama tu bukan kurun pertama saja. Apa yang berlaku pada kurun pertama saja agama kita. Nak datang kemudian asyik ada hukum hakam. Zaman Nabi dulu ada orang ngolah pembedahan organ. Ada zaman Rasulullah dulu. Zaman kita gitu ada. Orang jual buah pinggang nak beli iPhone. Ada hukum ya. Orang molah pemindah orang molah pemindahan jantina. Hari itu ada zaman Rasulullah dulu. Ada zaman sahabat dulu. Orang tukar jantina tu ada sih zaman Rasulullah dulu. Kayak zaman kita tu ada macam ni, siap ada hukum. Siap ada hukum kan? Ada hukum semua benda. Mana kata agama tu bukan hanya terhenti pada kurun yang pertama saja. Daripada sudut Quran, sunnah tadi memanglah disiap kaedahnya tadi, tapi semua perkara yang berlaku kemudian mesti dinilai dengan kaedah Quran dan sunnah. Quran dan sunnah jadi petunjuk kita ya. Tapi kerana kita bukan ulama, kita fahamlah Quran dan sunnah. Ya ulama-ulama tu mereka orang faham Quran sunnah, mereka nampak isyaratnya yang ada Quran sunnah, benda yang boleh boleh, haram boleh. Ulama-ulama yang faqih tadi yang menentukan akan satu-satu daripada hukum, boleh boleh. Dengan dalil-dalil yang ada. Tu kita kena faham yang kata Islam tu syumul. Bahkan kelak akan ada lagi perkara-perkara baru dalam urusan dunia kita tu macam-macam. Dan ia tentu perlu kepada penetapan hukum. Mesti ada hukum. Yang kedua, Islam telah menetapkan kaedah-kaedah, qawaid fiqhiyah. Itu ulama kita lah. Tapi asalnya ulama ambil daripada Quran dan sunnah lah. Kaedah-kaedah fiqhiyah yang ulama susun itu asal daripada Quran, daripada sunnah. Mereka maulah kaedah. Dengan kaedah tadilah boleh menyelesaikan banyak permasalahan, sehingga kita boleh tetapkan hukum. Contoh ulama kita maulah kaedah kullu muskirin haramun, semua yang memabukkan haram. Ia jadi satu kaedah dalam agama kita. Diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segala yang mabuk, namanya apa, ketum kah, macam-macam lah nama, kasbek kah, apa kah, todi kah, asal kata benda yang mabuk kan haram hukum. Sekira pakai nenas kah, pakai buah apa kah, tapi kalau dah jadi mabuk haram. Tu kaedah. Kelak akan datang lagi, mungkin teknologinya macam boleh molah macam-macam nak. Kalau mabuk haram. Tu kaedah. Tu yang kata agama tu sifatnya syumul, dan kaedah-kaedah tadi telah ditetapkan oleh para ulama kita. Ini ada qawaid fiqhiyah, qawaid fikih yang disusunkan oleh para ulama. Dengan kaedah tadi kita boleh pakai nak menentukan satu-satu hukum. Haram haram, boleh boleh. Atau prinsip-prinsip. Quran dan sunnah ajar kepada kita prinsip-prinsip. Ulama kita keluarkan prinsip-prinsip tadi. Bila bercanggah dengan prinsip Quran, bila bercanggah dengan prinsip sunnah, benda yang boleh. Tapi kalau saya bercanggah, boleh.
untuk menjadi panduan apabila berlaku sesuatu perkara baharu yang tidak ada pada zaman awal Islam. Prinsip tadi yang kita gunakan. Nah, yang kata contoh, apa perkara baru zaman kita kata? Ada sistem demokrasi sebagai contoh. Zaman Rasulullah dulu ada demokrasi seumpama kita gitu. Ngundi apa? Saya ada. Nah, maka apa kata ulama-ulama berkaitan dengan apa sistem demokrasi sebagai contoh? Maka ada hukum hakam ya. Ngundi apa hukum ngundi? Ada hukum. Kan ada hukum. Untuk kaedah-kaedah yang disusun oleh para ulama daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi prinsip untuk kita nak tentukan akan satu-satu hukum di dalam agama yang tidak ada pada zaman Rasulullah, yang tidak ada pada zaman sahabat. Untuk yang kata apa? Islamic banking. Ada zaman Rasulullah dulu Islamic banking. Zaman sahabat dulu Islamic banking. Banking tu urusan apa? Urusan dunia. Nak banking tu urusan dunia. Pasal apa ada Islamic banking? Pasal ada hukum hakam lah. Tok Wahabi kata si bid'ah yang sesat tu dalam masalah ibadah aja. Baik, masalah banking masalah apa? Ibadah ke muamalat? Banking tu masalah apa? Masalah muamalat. Baik, ada hukum sih. Ada hukum. Bukan masalah ibadah aja hukum untuk banking. Nah, kita simpan duit, nak kita dapat apa nama interest daripada duit yang kita simpan. Ada hukum hakam agama. Dan ia termasuk daripada bab muamalat. Bukan bab ibadah. Tapi ada hukum hakam. Nah, insurans. Nah, yang kata insurans. Ada hukum. Zaman Rasulullah dulu saya ada insurans. Nah, jadi ada kaedah, ada hukumnya. Jadi Quran dan Sunnah lah yang jadi panduan kepada ulama untuk menentukan akan satu-satu daripada hukum. Bukan semata-mata saya ada zaman Rasulullah tu asyik boleh. Bank asyik boleh, semua asyik boleh. Pasal ada zaman Rasulullah sesatlah. Nah, macam nak ada satu video yang naik taksi. Kawan dia buka radio. Tutup katanya. Tok kafir katanya. Hazal kafir. Sadar zaman Nabi lo, zaman salafus salah si ada radio tutup. Kayak kawan dia orang telefon, cakap telefon, tutup katanya. Si ada zaman Rasulullah duduk telefon. Ada zaman sahabat telefon. Kayak dia bertaksi dia berhenti halaunya daripada kereta. Kata zaman Rasulullah si ada kereta tu. haram juga tu katanya. Kereta naik kereta, orang kafir juga malah tu. Nak tinggal tengah padang pasir. Untuk satu video nak sindir orang Wahhabi lah. Yang jumud. Semata-mata si ada zaman Rasulullah, bukan jadi haram. Semata-mata si ada zaman sahabat, tidak semestinya jadi haram. Kena nanggangan Quran, kena nanggangan sunnah. Kalau benda yang baik, benda yang bertepatan dengan prinsip Quran dan sunnah, maka benda yang dianggap sebagai perkara yang harus, bahkan terkadang jadi wajib. Bahkan terkadang jadi wajib. Telefon siapa? Ingatkan telefon dia. Jadi kena lihat kepada Quran dan Sunnah, walaupun ada zaman Rasulullah. Baik. Kemudian lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan perkara baharu yang baik. Rasulullah membolehkan perkara baru yang baik. Kita dah sebut dalil dulu. Malah menganjurkan umat Islam melakukan perkara-perkara baharu yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan orang Islam, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Boleh malah benda-benda baru, inovasi yang tidak menyalahi dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah haram, bid'ah, dalalah. Tidak semua perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah haram ataupun bid'ah, dalalah. Semua kena nanggangan Quran Sunnah. Perkara ini akan dibincangkan dalam tajuk At-Tarku. At-Tarku makna apa? At-Tarku, tinggal. At-Tarku makna tinggal. Nabi Simolah, sahabat Simolah, ulama bincang berkaitan dengan At-Tarku. Apakah benda yang ditinggalkan Rasulullah si boleh kita molah? Apakah semua benda yang Rasulullah si molah kita si boleh molah?
Kadang-kadang Rasulullah istiqolah tu ada sebab Rasulullah istiqolah. Contoh, Rasulullah istiqolah sembahyang tarawih berjemaah secara berturut-turut sebulan bulan Ramadan. Pasal apa? Kerana Rasulullah takut jadi wajib. Nah, bukan kerana si boleh mollah, tapi Rasulullah takut jadi wajib. Faham ya? Rasulullah si keluar malam ketiga, Rasulullah si keluar pasal apa? Takut jadi wajib. Bila wajib susahlah kita. Nak semayang 5 waktu aja pun berkarih. Nak lagi wajib bulan puasa, bulan Ramadan 20 rakaat. Saya tahulah ramai ni berdosa kerana asyik semayang tarawih. Nah, maka Rasulullah Molah Rasulullah tinggal tadi kerana apa? Kerana Rasulullah takut jadi wajib. Rasulullah asyik makan tak, bukan kerana haram. Nah, sahabat lain makan, Nabi asyik larang, Nabi asyik makan. Pasal apa? Pasal makanan yang ada pada kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyik biasa. Asyik ada liur. Nah, macam kita, ada orang yang asyik pernah makan rusak ya apa nama? Payau ya. Bukan kerana payau ya haram, tapi kerana orang asyik biasa makan. Jadi asyik boleh makan. Orang asyik boleh makan sapi besar ya apa namanya? Pakai ya. Bukan kebun besar lagi ya. Seladang apa? Seladang. Ada orang asyik boleh makan. Kebun ada orang asyik boleh makan. Bukan pasal haram. Pasal asyik boleh makan. Kerana asyik biasa makan. Tu yang kata. Bukan kerana semata-mata Rasulullah asyik malah Rasulullah tinggal, jadi haram sih. Begitu juga sahabat. Sebab yang kita dah sebut ayat Quran, Allah Taala sebut apa? Wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang didatangkan oleh Rasul akan kamu, maka hendaklah kamu ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka hendaklah kamu tinggal. Allah Taala si madah wa ma tarakakum. Yang Rasulullah tinggal, kamu kena tinggal juga. Si Allah Taala madah apa yang Rasulullah tegah. Nah, kenapa? Nabi dah ajar semua prinsip tu. Mana kata kalau kita kata si ada. Mana kata Nabi madah semualah. Boleh, agama tu dah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, Al-Quran madah. Jadi dah sempurna. Makna prinsip Quran sunnah semua dah sempurna lah. Nabi ajar semua dah. Maka ialah yang menjadi pengukur kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan perkara baharu. Apa tu? Baru 7.30. Baru 7.30. Biasa kita berhenti pukul 8 lah. 7.30 lah. Tapi dah lama asal tu. Maghrib awal lah, maghrib awal. Dulu maghrib akhir berhenti pukul 8. Dulu maghrib awal berhenti pukul 8 juga. Bila nangga live, pasal apa sejam setengah, 2 jam. Dulu saya pernah sampai 2 jam untuk kuliah. Kerana timing berubah lah, maghrib awal gitu. Namun dulu maghrib pukul 6.30 macamnya lah. 6.30. Jadi pukul 8 dah sejam. Lebih kurang lah. Jadi itu kita berhenti awal lah malam tu. InsyaAllah. Isyak lah belum lah? Dah isyak? Dah lepas sikit isyak. Baik, sikit lagi. Jadi katanya, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah haram ataupun bid'ah dalalah. Perkara ini kelak akan dibincang dalam bab at-tarku katanya. Dalam buku tu lah ada bab at-tarku. Kemudian nombor 13, melakukan bid'ah hasanah diberi pahala. Soalan, benarkah melakukan bid'ah hasanah diberi pahala? Benarkah melakukan bid'ah hasanah diberi pahala? Jawapannya al-allamah, al-faqih, al-muhakkik. Al-allamah tu makna orang alim sungguh, yang bersangatan alim. Tu orang mengaji bahasa Arab namanya sirah mubalaghah. Nak madah kata bersangatan alim. Kalau al-alim makna alim mudah, tapi tu allamah makna bersangatan alim. Alim sungguh tu. Al-faqih lagi orang faqih. Muhakkik
Mana yang perkataan mereka yang dipegang, iaitu Habib Zain Al-Abidin bin Sumaid hafizahullahu taala. Tu masihnya masa masihnya ada tu dia salah seorang daripada ulama mazhab Syafi'i di Madinah, bahkan digelar sebagai Syafi'i Shaghir kerana alim dalam mazhab Syafi'i. Tu ada disebut tu. Seorang faqih dan ulama besar yang diberi gelaran Asy-Syafi'i As-Shaghir. Diberi gelaran Imam Syafi'i kecil. Pasal apa? Pasal alim sungguh dalam mazhab Syafi'i. Berkata di dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidah Al-Firqah An-Najiyah. Itu nama kitab. Itu perkataan orang alim sungguh tu. Orang alim sungguh. Bahkan digelar dengan Asy-Syafi'i Shaghir. Apa kata beliau? Fa kullu ihsanin lam yu'had fil ahdin nabawi fahuwa bid'atun hasanah yusabu 'alaiha 'amiluha bidalili qawlihi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanah fa amila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Maka setiap perkara yang baik yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah bid'ah hasanah. Itu ulama. Ulama besar. Jadi bid'ah hasanah tu kan rekaan orang kampung kita kan. Ulama yang kata ada bid'ah hasanah tu. Tapi orang Wahabi nerima seolah-olah bid'ah hasanah tu rekaan orang jahil. Seolah kita yang jahil tu madah dalam agama tu ada bid'ah hasanah. Ulama yang kata ada bid'ah hasanah. Imam Syafi'i yang kata ada bid'ah hasanah dalam agama tu. Bukan pandai kita. Bukan reka kita. Tu. Salah seorang daripada ulama mengatakan bahawasanya semua kebaikan yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Yusabu 'alaiha 'amiluha, diberi ganjaran ataupun diberi pahala kepada orang yang melakukan. Dapat pahala. Tahlil dapat pahala, sambut maulid dapat pahala, baca Yasin malam Jumaat dapat pahala. Apa lagi? Zikir ramai-ramai kat sembahyang dapat pahala. Doa ramai-ramai kat sembahyang dapat pahala. Dapat pahala semua. Dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalil. Sesiapa yang mengadakan di dalam Islam sunnah yang baik. Tu dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa amila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Tu hadis tu kita dah bincang sebelum tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengadakan di dalam Islam sunnah yang baik lalu diamalkan orang kemudian sunnahnya itu diberikan kepadanya pahala. Nyamalah satu sunnah yang baik. Sunnah yang baik itu bukan sunnah Nabi. Karena hadis tu cerita tentang sunnah yang buruk juga. Kalau kita kata sunnah Nabi, sunnah yang baik situ, mana kata sunnah Nabi ada sunnah buruk juga lah. Karena Nabi sebut dua-dua, man sanna sunnatan hasanatan dengan man sanna sunnatan sayyi'atan. Bukan makna sunnah Nabi dalam hadis tu. Makna sunnah situ ialah at-tariqah. Sunnah pada bahasa iaitu jalan, cara, program. Siapa-siapa yang mula satu program yang baik, satu cara yang baik, dan orang kemudian beramal dengan cara yang mula, nya dapat pahala, dan nya dapat pahala orang yang mula dengan caranya tadi, tidak dikurangkan sedikit pun pahala sehingga hari kiamat. Tu Nabi kata tu. Wahabi kata, bid'ah hasanah si ada pahala dia. Nabi si wala, kita malah si ada pahala. Baca Yasin malam Jumaat si ada pahala. Bahkan masuk neraka orang macam Yasin malam Jumaat. Tapi kalau kita tanya depan-depan, tanya orang Wahabi, orang macam Yasin masuk neraka ke macam Yasin malam Jumaat? Katanya neraka syurga tu bukan kerja kami katanya. Yasin berani nak jawab. Kita nak tanya pada kaedah ilmu yang mereka pegang. Orang macam Yasin malam Jumaat melakukan bid'ah dalalah. Baik bid'ah dalalah tu masuk neraka kasih. Masuk neraka. Pasal apa berani kita kata dengan kaedah ilmu orang yang baca Yasin malam Jumaat masuk neraka? Pasal apa berani madah? Pasal apa? Pasal kalau madah orang baca Yasin malam Jumaat masuk neraka,
Orang yang paloi. Macam Quran masuk neraka. Si kah paloi. Lembut dia nak. Si kasar ya, lembut lah. Si dapat nerima kita Quran sunnah akal kita pun si dapat nerima. Kata orang macam Yasin malam Jumaat masuk neraka. Macam Yasin tu macam apa? Macam Quran. Lebih lagi di sana ada riwayat-riwayat, walaupun sebahagian ulama kata dhaif, si ada masalah dalam masalah fadailul amal. Bahkan Imam Suyuti mengumpulkan riwayat-riwayat berkaitan dengan Yasin pada malam Jumaat. Beliau mengatakan hasan. Boleh, si ada masalah. Kalaupun si ada dalil khusus cerita Yasin malam Jumaat atau si ada dalil khusus, boleh si. Bid'ah si macam Yasin. Bid'ah lah rami-rami, tapi bid'ah yang hasanah. Bid'ah memang bid'ah. Jangan takut kita nak kata bid'ah. Sebab bid'ah pada kita tidak semestinya haram, tidak semestinya sesat. Bila kita sebut bid'ah, makna kata apa? Merujuk kepada satu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Kalau orang tanya, maulid bid'ah kan? Kita kata, bid'ah maulid. Tapi bid'ah yang hasanah. Kenapa bid'ah yang hasanah? Ma wafaqa kitaban au sunnatan au ijma'a. Bid'ah memang bid'ah. Cuma di sisi orang Wahabi bid'ah tu sikit sesat semua. Di sisi ulama kita bila sebut bid'ah biasa. Imam Ibn Hajar Asqalani sebut maulid bid'ah. Kemudian beliau huraikan lagi bahawasanya siapa yang sambut maulid dengan pengisian-pengisian dapat pahala. Mana kata bid'ah yang disebut oleh Imam Ibn Hajar bid'ah hasanah lah. Kerana perkataan bid'ah tadi tidak merujuk kepada semata-mata perkara yang buruk, perkara yang sesat. Bila kita sebut itlaq bid'ah secara umum, makna kata apa? Semua perkara yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara baru. Kemudian kita tentukan sama ada perkara yang baik ataupun buruk. Maka dapat pahala. Orang mula-mula dulu susun tahlil arwah, orang mati tahlil arwah, dapat pahala sampai kini tu. Pergi kiamat dapat pahala yang susun mula-mula. Kena baca baca Fatihah dulu, baca qul Allah, baca apa dulu, ulama susunlah. Dapat pahala. Kenapa? Nya susun satu tariqah, satu jalan yang baik, yang hasanah. Tujuannya apa? Nak hadiahkan pahala kepada si mati. Ulama-ulama yang susun zikir dekat semayang tu, dalam hadis tu ada zikir-zikir, tapi tidak tersusun. Ulama yang susun, mana dulu, mana kemudian. Tu ada orang si boleh, tu ulama susun bid'ah. Ulama susun bid'ah. Maka zikir tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada zikir-zikir tadi, tetapi tidak disebut secara susunan. Nabi baca baca Fatihah dulu, baca ayat kursi, si ada susunannya. Tapi zikir ada si. Zikir ada. Siapa yang susun? Ulama. Sebab biar kadang-kadang kita nanggah susunan zikir berbeza-beza. Kita pergi ke Yaman lain, kita pergi ke Mesir lain, Malaysia lain. Kita sebab apa? Ada disebut dalam kitab kita tu, ada syekh, lupa nama syekh ya, yang kita ikut dalam masalah zikir kita kat semayang tu. Jadi pengaruh ulama tadi. Siapalah mana-mana saya kata zikir. Si salah mana dulu, mana kemudian si salah. Cuma ulama susun ayat kursi dulu, kemudian amanah Rasul lah. Kerana ikut susunan Quran. Tu kaedah yang ulama kita susun. Ia termasuk dalam makna kata sunnah yang hasanah, sunnah yang baik. Walaupun tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam exactly seperti mana yang kita maulah itu. Tapi ada asal si dalam agama, ada asal semua ya. Istighfar lekat semayang ada asal dalam agama. Baca Fatihah ada asal dalam agama. Baca Fatihah. Itu orang Madah bid'ah baca Fatihah. Untuk zikir lekat semayang ya bid'ah. Saya ada asal kata mereka. Kemudian ayat kursi mereka baca, ayat kursi mereka baca. Saya ada khilaf. Ayat kursi saya ada khilaf. Kemudian zikir Fatimiyah saya ada khilaf. Wahabi kita pun sama, subhanallah 33 kali kerana ya hadis yang sahih. Tapi ulama kita susun bukan sekadar berdasarkan kepada hadis yang sahih. Mana amalan-amalan
yang mereka ambil daripada para guru mereka sesuai dengan hadis, maka mereka masukkan. Kerana tujuannya ialah untuk kita perbanyakkan zikir. Tujuannya nak suruh kita banyak zikir. Dan memperbanyakkan zikir tidak termasuk daripada bid'ah yang sesat. Kerana Allah Ta'ala suruh kita berzikir dengan zikir yang baik. Fazkurullaha zikran katsira. Maka hendaklah kamu zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Baik. Maka katanya diberi pahala. Mana tadi? Sesiapa yang mengadakan di dalam Islam sunnah yang baik dan diamalkan oleh orang kemudian, sunnahnya itu diberikan kepadanya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya dengan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang mengerjakan itu. Duk siapa mula-mula yang mula baca kahfi dekat isyak tu, orang lain macam dapat pahala tu. Baca kahfi, apa namanya? Baca al-mulk dekat isyak tu. Baca kahfi sebelum kuliah tu. Siapa yang mula-mula nak sunnah yang baik, maka dapat pahala. Semua orang baca dapat pahala. Kalau jaiz yang mula-mula mengarahkan, jaiz dapat pahala. Bukan bangunan jaiz lah, orang dalam jaiz. Bangunan si masuk juga. Sebab biar dengan jawatan yang ada, senang kita masuk syurga, senang juga kita masuk neraka. Jadi gunakan kuasa yang kita ada tu untuk memudahkan kita masuk syurga. Kita jadi pengurusi masjid, kita gunakan masjid untuk memudahkan kita masuk syurga. Tok jadi pengurusi masjid, halang majlis ilmu. Ada pengurusi. Jadi pengurusi tapi si boleh kuliah, si boleh 30 minit je kuliah. Menghalang. Ada masjid, si boleh nak baca hadis sebelum Jumaat, si boleh. Report dengan jaiz, si boleh baca hadis. Orang nak dengarkan manusia kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Jumaat, si boleh. Hantar laporan. Nak jadi ada ustaz kena warning sebab baca hadis. Tu yang kata kuasa yang diberikan tadi sama ada akan menyebabkan kita mudah untuk masuk syurga ataupun mudah kita masuk neraka. Maka orang yang dibayangi arasy Allah Ta'ala pada hari kiamat, yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Besar. Boleh kata nak jadi imam, nak jadi ketua, nak jadi imam tu kan imam semayang tu. Imam lah hadis tu anak ketua, pemimpin. Kan imam semayang. Imam yang adil mana ketua, jadi presiden, jadi jadi CM. Kalau nya adil, adil makna kata apa adil? Adil makna ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang makna adil dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Yang makna adil. Adil kan makna beri 20-20. Untuk 20, untuk 20 adil kan. Sama kata macam ya, ia bukan prinsip adil dalam Islam. Adil dalam Islam tu wad'u syai' fi maudhi'i. Kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Yang makna adil. Adil makna kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi mereka akan dapat teduhan daripada bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada teduhan melainkan bayangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang dapat lindungan bayangan arasy Allah ialah rajulani tahabani fillah. Dua orang laki-laki yang saling mencintai. Bukan bergerek. Tu ada dulu orang pondan. Yang sekolah agama, dia kita kata apa hal jadi pondan-pondan untuk gerek sama-sama. Kan Nabi madah rajulani tahabani fillah. Malu. Dua orang lelaki saling mencintai akan dapat bayangan aras. Bukan makna gerek, mana saling mencintai tadi makna sayang. Nak sayang. Lelaki situ masuk juga perempuan lah. Bila sebut lelaki masuk juga perempuan. Makna katanya berkasih. Nak madah bercinta macam bergerak nak. Maknanya saling menyintai, saling mengasihi tadi kerana Allah. Bukan kerana dunia, kerana Allah. Maka ia akan dapat lindungan daripada bayangan arasy Allah pada hari kiamat. Lagi orang lelaki, rajulun,
qalbuhu yata'allaq bil masajid atau kama qala. Hati yang orang lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Nah, rasa si boleh duduk di rumah, mesti datang masjid. Orang macam tu pun juga akan dapat bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pilihlah kita salah satu. Mudah-mudahan kita dapat yang kata perlindungan daripada bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana la zilla illa zilluh. Tidak ada bayangan melainkan bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. Akhirat tu panas tuan-tuan. Matahari sejengkal. Hari tu matahari beribu kilometer, kita di rumah aircon sik berasa. Nah, dalam kereta dulu pakai sikit ejak nombor, pakai nombor sikit ejak sejuk. Hari tu 3, nombor 3 sik berasa. Tu panas. Dunia panas tu, dunia. Belum akhirat lagi. Maka kita sangat berharap akan teduhan daripada bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat pahala. Orang yang maulah bina hasanah dapat pahala. Bahkan kalau orang yang ikut apa yang maulah nya dapat pahala juga daripada apa yang orang maulah sampai kepada hari kiamat. Kesan buruk jika bid'ah hanya ada bid'ah dalalah. Wallahu taala alam. Kita baca dulu, ada soalan sini. Bismillah. Ada soalan? Boleh ya? Boleh faham? Alhamdulillah. Kalau saya ada soalan, kita tangguh pengajian kita pada malam tu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.